Selamat semasa 7 malam 1 April antara tumpuan untuk jam ini. Tembak penjara dua lelaki bersenjata pistol dipercayai jenis automatik melepaskan 6 das tembakan rambang ke arah penjara Alosta dalam satu kejadian malam semalam. Dalam kejadian pukul 11.02 malam itu, dua anggota unit keselamatan penjara UKP yang bertugas di pondok pengawal nyaris maut sebelum sempat meniarap untuk menyelamatkan diri. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah SAC Muhammad Nashiria mengesahkan polis menemui beberapa kelosong peluru dan masih menjalankan siasatan mengenai motif kejadian selain mengesan identiti suspek. Saksi memberitahu melihat dua lelaki India bermotosikal melepaskan tembakan yang mengenai pondok pengawal dan menara kawalan penjara. Kes disiasat di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cubaan bunuh. Lebih 7,000 anggota polis akan ditugaskan bagi memastikan pilihan raya negeri PRN 11 Sarawak berjalan lancar. Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Muhammad Fuad Abu Zarim, berkata kekuatan itu termasuk 1,000 anggota dari Semenanjung. Antaranya melibatkan pasukan gerakan AMP PJA bertujuan mempertingkat tahap keselamatan selain membantu sistem perhubungan serta komunikasi. Selain penyelarasan penugasan anggota sepanjang proses pilihan raya berlangsung, polis turut mempertimbang penggunaan kemudahan logistik seperti helikopter dan bot bagi memantau keadaan. Sementara itu, Speaker Dewan Undangan Negeri DUN, Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar mengesahkan sudah menghantar surat pembubaran DUN Sarawak kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR pagi tadi. Surat pembubaran yang ditandatangani Yang di-Pertuan Negeri Tun Abdul Taib Mahmud semalam bertepatan dengan Perlembagaan Sarawak Artikel 21/2 yang memberi kuasa mutlak kepada Yang di-Pertuan Negeri membubarkan DUN. Tarikh pembubaran DUN pada 11 April disifatkan beliau mempunyai signifikan tersendiri yang melambangkan 11 kursi DUN baru di negeri tersebut. Selain angka itu mewakili edisi pilihan raya negeri ke-11. Guru dan pihak sekolah dilarang menyebarkan sebarang gambar berkaitan kes sensitif di media sosial tanpa melakukan siasatan. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk P. Kamalanan menegaskan langkah itu bertujuan mengelakkan salah faham orang ramai. Memandang serius isu buli agresif hingga melibatkan kecederaan, kementerian akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang menyebar gambar sensitif berkenaan. Ibu bapa turut diminta tampil membuat laporan jika terdapat sebarang kes buli di sekolah. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengiktiraf peranan besar RTM dalam menyuburkan perpaduan masyarakat berbilang bangsa. Dalam ucapannya sempena ulang tahun ke-70 RTM, beliau turut mengakui RTM berjaya membina imej kerajaan yang dipilih rakyat. Selain merupakan penyiar berita dan maklumat, kemajuan industri seni kreatif tanah air juga telah bermula di RTM yang menyaksikan ramai bakat baru dilahirkan dari dahulu hingga kini. Baik perkembangan luar negara, gempa bumi kuat berukuran 6.0 pada skala Richter menggegarkan pantai barat daya Jepun pagi tadi. Agensi Kajian Geologi Amerika Syarikat USGS bagaimanapun mengesahkan gegaran tidak mengakibatkan tsunami. Gegaran dikesan berlaku pada kedalaman 10 km kira-kira pukul 1.39 pagi waktu tempatan di pantai Pulau Honshu kira-kira 350 km ke barat daya negara itu. Tiada kerosakan atau kecederaan dilaporkan meski gegaran kuat memaksa beberapa perkhidmatan kereta api laju menghentikan operasi buat sementara. Korea Utara melancarkan satu lagi peluru berpandu balistik terbaru di luar pantai timur Republik itu. Kementerian Pertahanan Korea Selatan memaklumkan peluru berpandu berkenaan dilancarkan pukul 12.45 tengah hari waktu tempatan dari Bandaraya Sondok. Namun jarak dan laluan tidak dapat disahkan.
Dalam pada itu, pengganas nuklear yang kini menjadi ancaman global menjadi antara fokus utama sidang Kemuncak Keselamatan Nuklear NSS bermula Khamis dan Jumaat di Washington. Mewakili Malaysia, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu 3 aspek dikenal pasti berkemungkinan mencetus kekhawatiran pemimpin dunia berhubung keselamatan sejagat, termasuk melibatkan ancaman senjata kimia dan senjata biologikal. 3 aspek utama. Pertama, sekiranya senjata nuklear jatuh ke tangan pengganas dan diguna bagi menghancurkan negara yang menjadi sasaran. Kedua, sekiranya pengganas menggunakan aset nuklear di kawasan reaktor nuklear yang dirampas, bakal menyebabkan kemusnahan di kawasan tersebut. Dan ketiga, rampasan oleh pengganas terhadap bahan nuklear. Baik saudara, sekian Semasa 7, laporan penuh dan banyak lagi berita boleh anda ikuti dalam Nasional 8 kurang 1 jam dari sekarang. Salam hormat dan jumpa lagi.